Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan kita punya topik pembelajaran yang terakhir untuk standard kandungan 2.1 iaitu 2.15 membanding dan membezakan komponen antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, kamu tengok ni keyword dia dekat sini. Banding, beza. Membanding dan membezakan ataupun compare and contrast lah dalam bahasa Inggeris dia. So, kalau lah lepas ni kan kamu jawab soalan-soalan biologi, kan tiba-tiba dia tanya, okey bagi nyatakan nyatakan perbandingan dan perbezaan ataupun sila banding dan bezakan. Okey, jangan kamu takut, jangan gusar, jangan khawatir. Apa yang dia nak ialah, dia nak dia nak persamaan dan perbezaan. So in this subtopic, you kena bagi apakah persamaan. Meaning, you kena bagi tahu apakah komponen sel yang ada pada kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan. Itu persamaan. Perbezaan apa pula? Perbezaan maksud dia, kamu kena bandingkan. Contoh, dalam sel tumbuhan, apakah komponen sel yang ada tapi tak ada pada sel haiwan? Ataupun dalam sel haiwan, apa komponen sel yang ada pada sel haiwan tapi tak ada pada sel tumbuhan? Itu apa yang dia nak pada perbezaan. So, kita tengok dulu persamaan. Untuk persamaan, kita ada 8 persamaan. Okey? So, kita tengok dulu yang pertama. Kita ada mitokondrion pada sel tumbuhan. Kita pun ada mitokondrion pada sel haiwan. So, teruslah kamu tulis. Ada mitokondrion. Okey? Bukan mitokondria, tapi mitokondrion. Kalau kamu jawab mitokondria, habislah kamu. Salah jawapan kamu. Kenapa? Sebab dalam buku teks, kita tak gunakan istilah mitokondria. Tapi kita gunakan istilah mitokondrion. Okey? Jadi, alert dekat situ. Next. Yang kedua, kita ada jasad Golgi. Cuba tengok sel tumbuhan ada tak jasad Golgi? Ada dekat sini. Okey, yang ketiga, kita tengok sel tumbuhan ada ribosom. Sel haiwan ada tak? Ada. Yang keempat, kita tengok apa yang dia ada, apa yang kedua-dua ni ada. Dia ada nukleus. Ini wajib. Wajib berguna, memang wajib. Ada nukleus. Kedua-dua sel haiwan dan tumbuhan ada nukleus. Okey, kita ada 8. Kita tengok yang kelima apa? Yang kelima, kedua-dua sel ada sitoplasma. Yang keenam, kita ada membran plasma ataupun membran sel. Sama saja kedua-dua tu. Sama saja istilah. Tapi janganlah kamu tulis membran sel plasma. Tu salah lah. Ataupun membran sel, membran plasma. Tu salah. Kamu kena guna salah satu saja. Sama ada kamu nak guna sel haiwan, Allahu Akbar. Kamu nak guna membran plasma ataupun membran sel. Okey, kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh apa? Tengok ni. Jalinan endoplasma kasar, jalinan endoplasma licin. Ni pun ada juga, kasar dan licin. Maksud dia, kedua-duanya ada jalinan endoplasma. Okey? Dua-dua ada jalinan endoplasma. Ingat, jalinan endoplasma terdiri daripada 2. Jalinan endoplasma licin dan kasar. Jangan kamu confuse. Okey, dan yang terakhir apa dia? Kita ada lisosom. Walaupun dekat sel tumbuhan, dekat raja ni tak ada lisosom, tapi ada sebenarnya. Sebab kalau kamu ingat, fungsi lisosom ialah untuk menghidrolisis molekul-molekul organik yang kompleks seperti protein, lipid. Itu yang pertama. Yang kedua, lisosom pun akan mencernakan bakteria-bakteria ataupun komponen-komponen sel yang dah rosak ataupun yang dah mati. Jadi tak logik kalau lisosom tak ada dalam sel tumbuhan. Okey? So, cukup 8. 8 persamaan. 8 komponen sel yang ada pada kedua-dua sel haiwan dan tumbuhan. Settle bab persamaan. Sekarang kita tengok perbezaan.
Untuk perbezaan, kamu tengok satu-satu dulu. Kamu tengok sel tumbuhan dulu. Kita tengok apa yang ada pada sel tumbuhan tapi tak ada pada sel haiwan. So, yang pertama, yang paling adalah sel tumbuhan ada dinding sel. So, ada dinding sel. Saya buat akronim lah, dinding sel. So, kalau sel tumbuhan, saya tulis dulu sel tumbuhan, ini sel haiwan. Kalau sel tumbuhan ada dinding sel, sel haiwan tiada dinding sel. So, kalau perbandingan, perbezaan, membezakan, kamu memang kena tulis macam tu. Kamu kena tulis sel tumbuhan ada dinding sel, manakala sel haiwan tiada dinding sel. Kena full, okey? Baru kamu dapat markah. Okey, seterusnya apa yang ada dalam sel haiwan? Apakah komponen sel yang ada pada sel tumbuhan tapi tak ada pada sel haiwan? Kita tengok. Kloroplas. Ada kloroplas dalam sel tumbuhan tapi tiada pada sel haiwan. Okey, next. Apa yang dia ada? Yang paling jelas ni. Vacuole. Dia ada vacuole. Okey. Untuk sel haiwan ada vacuole tak? Kebanyakannya tiada. Tapi kalau ada, saiznya kecil. Itu dia. Okey, seterusnya kita tengok lagi apa yang ada, apa yang tak ada. Okey, nampak ni belah bawah ni? Kita ada kanji. Okey, ingat kamu dah belajar waktu kamu tingkatan 2. Karbohidrat akan disimpan dalam badan organisma. Contoh, kita ada 2 kan, organisma kan? Organisma kan? Haiwan dan tumbuhan. Okey, so simpanan karbohidrat akan disimpan dalam haiwan dan tumbuhan. Kalau dalam tumbuhan, akan disimpan dalam bentuk kanji. Simpanan karbohidrat. Susah betul nak tulis. Simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji. Kalau untuk sel haiwan, dalam bentuk glikogen. Pandai. Okey. So, kita tengok lagi apakah komponen sel yang kita tak tengok lagi. Okey, setakat ni semua dah tulis. Okey, kalau dah rasa macam okey dah tak tahu nak tulis apa, jangan risau. Kita tengok sel haiwan pula. So, kita tengok sel haiwan. Apakah komponen sel yang dia ada tapi tak ada pada sel tumbuhan? Kita tengok sentriol. Sel haiwan ada sentriol. Manakala sel tumbuhan tiada sentriol. Ingat kena full. Kena sebut. Dua-dua tu sekali. Siapa yang ada, siapa yang tak ada. Kena sebut. Okey, sekarang macam tak cukup kan? Betul, memang tak cukup. So, kita tengok. Kita tahu sel tumbuhan ada dinding sel. Kan? Kita tahu sel tumbuhan ada dinding sel. So, apa fungsi dinding sel ni? Dinding sel ni dia akan mengekalkan, dia akan maintain bentuk sel tumbuhan. Betul tak? Jadi dekat sini kita dah boleh conclude, kita dah boleh buat kesimpulan yang sel tumbuhan ni mempunyai bentuk yang tetap. Okey. Disebabkan kita tahu sel haiwan tiada dinding sel. Jadi logik tak? Logik ke sel haiwan ni ada bentuk yang tetap? Tak logik. So, sel haiwan tiada bentuk tetap. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau ada, kamu bolehlah personal chat saya. Kalau tak ada, okey, ni saya nak bagi tahu kamu lah. Cara yang mudah untuk kamu nak faham tanpa kamu hafal. Okey? Kalau kamu nak hafal, saya cadangkan kamu hafal apakah komponen-komponen sel yang ada pada setiap sel ni. Apa komponen sel yang ada pada sel haiwan, apa yang ada pada sel tumbuhan. Kalau kamu nak hafal dengan mudah kan, kamu kena tahu macam mana nak lukis. Kamu lukis sel tumbuhan sekali dengan komponen-komponen sel dia tu. So, bila kamu dah tahu lukisan-lukisan dia, kan, kamu dah tahu dah komponen-komponen sel yang ada pada setiap sel-sel tersebut, senang untuk kamu banding dan bezakan. Jadi, itu cadangan saya. Itu nasihat saya pada kamu. Okey?
Lukis sel haiwan sekali dengan dia punya komponen-komponen sel. Lukis yang full. Once kamu dah tahu, kamu dah boleh bezakan lah. Dah boleh beza, dah boleh samakan. Okey? Itu saja daripada saya.